Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, kita mulakan hari ini pelajaran kita dalam pengajian tafsir Al-Quran. Secara asasnya kita ambil tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan. Tafsir Ibnu Katsir, sahih tafsir Ibnu Katsir. Kita ambil tafsir Ibnu Katsir tetapi yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang dinamakan Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kita ambil rujukan kita itulah sebagai rujukan kita dalam pengajian tafsir kita. Yang mana ada kitab boleh rujuk, boleh lihat pengajian kita ambil daripada situlah untuk kita bahaskan dan kita bincangkan dalam pengajian kita, insya-Allah. Tafsir Ibnu Katsir, tahulah, semua orang tahu bahawa Ibnu Katsir tafsir yang muktamad, yang diterima oleh ulama-ulama sebagai tafsir yang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan hadis. Tafsir yang kita akan bincangkan, insya-Allah, mengenai bentuk-bentuk tafsir ataupun uslubut tafsir. Dia ada uslubut tafsir dan ada bentuk-bentuk tafsir. Ibnu Katsir seorang penulis yang menulis tafsir Al-Quran dalam bentuk dalam uslub, cara gaya tafsirnya ialah tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran. Dan juga tafsir Quran bil hadis. Tafsir Quran bil hadis. Arti mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Quran lain. Nanti awak mari dalam kitab dia datangkan dalam kitab dia tafsir sesuatu ayat dengan ayat yang lain. Ambil ayat lain dalam surah lain yang boleh menepati makna ayat. Jika tiada, maka dia datangkan di dalam hadis, dalam sunnah. Itu hebat Ibnu Katsir ni. Sebab itulah tafsir dia diterima dan sampai ke hari ni. Kena kira dia tahun kelahiran Ibnu Katsir ni tahun 701 Hijrah lagi kelahiran dia. Kita tengok biodata dia tu, Ibnu Katsir dalam biografi dia tu tahun 701 Hijrah kelahirannya. Mana 1302 Masihi. 1302 Masihi. Kita ni tahun dah 2023 tahun dah, hampir dekat dengan hampir 1000 tahun lah, 1000 tahun lebih. Alhamdulillah, tafsir dia masih lagi sampai sekarang pun dijadikan rujukan di pusat-pusat pengajian di universiti di mana pun. Untuk memahami ayat Al-Quran, maka sepatutnya kita mengambil jalan yang aula, yang utama sekali ialah tafsir dengan ayat. Tafsir ayat Quran dengan ayat. Tafsir al-ayah bil ayah. Tafsir ayat dengan ayat. Jika tiada tafsir ayat dengan ayat, tak ada ayat yang menerangkan makna ayat yang lain, maka kita ambil daripada hadis. Jika tiada juga, maka kita ambil daripada perkataan tabi'in. Kena ambil daripada perkataan tabi'in. Kena cari perkataan tabi'in, bagaimana dia mentafsirkan ayat. Jika tiada juga, maka diambil di dalam al-lughatul arabiyah, di dalam bahasa Arab. Ini uslub dipanggil. Lagu macam ni dipanggil uslub tafsir. Uslub tafsir, gaya tafsir yang dikehendaki. Satu ialah
tafsir ayat dengan ayat. Sebab tu kerana tafsir adalah kerana Al-Quran adalah kalamullah. Quran ni kalamullah, bukan perkataan manusia. Yang boleh kita nak uraikan mengikut kehendak kita, tak boleh. Maka ulama kita telah pun menggariskan panduan lagu mana, macam mana untuk kita mentafsirkan ayat. Untuk kita memahami ayat Al-Quran, maka hendaklah dilihat dari sudut tafsir itu, gaya uslub tafsirnya ialah pertamanya ayat mesti ditafsir dengan ayat. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Artinya maksud ayat, satu ayat ditafsirkan oleh ayat lain. Maksud satu ayat ditafsirkan oleh ayat lain. Jika tiada, bukan semuanya ada. Jika tiada, maka ditafsirkan dengan hadis atau as-sunnah. Maka kena lihatlah perkataan yang terdapat dalam Al-Quran, lafaz yang ada dalam Quran itu, kalimah kita panggil dalam Al-Quran itu, apakah maknanya yang tepat. Kita nak makna yang tepat. Kerana jika tafsir, banyak orang yang boleh tafsir, nak makna yang tepat. Dalam pentafsiran Al-Quran ni nak makna yang tepat ataupun terjemahan yang tepat yang kita kendaki, maka lihatlah kepada ayat, tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua, jika tiada, maka hendaklah dilihat tafsir Al-Quran ayat dengan as-sunnah, dengan hadis. Kena tengok dalam hadis ada berapa ribu hadis. Kita kena lihat apakah makna makna ayat tersebut yang disebut dalam hadis. Jika tiada juga, maka hendaklah kita lihat tafsirannya kepada tabi'in. Apakah yang disebut oleh tabi'in, iaitu mereka yang datang selepas daripada zaman sahabat. Sahabat meriwayatkan hadis daripada Nabi. Jika tiada pada hadis diriwayatkan oleh sahabat, maka kita lihatlah daripada perkataan tabi'in, asarut tabi'in. Jika tiada juga kata yang tepat untuk memberi makna tentang sesuatu ayat itu, maka kita lihatlah kepada lughah Arabiyah, bahasa Arab. Itu dia. Itu kita sebagai mukaddimah saya sebutkan, supaya kita tidak mentafsirkan Al-Quran dengan mengikut fikiran kita sendiri, ataupun kita tafsir Quran mengikut kepada apa yang kita dengar daripada orang lain. Boleh jadi juga kita tafsir Quran mengikut saya dengar macam ni, jadi kita tidak tahu makna yang tepat. Maka itulah salah satu tujuannya, ialah kita mempelajari tafsir ataupun terjemah Al-Quran yang tepat. Yang kita kendaki ialah yang tepat. Itu dia. Kalau kita nak ikut perkataan orang ni, perkataan orang ramai memang banyak. Sebab tu ada yang betul, ada hak salah, ada yang salah. Yang betul tu yang tadilah, sama ada tafsir ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, ataupun mengikut perkataan tabi'in. Yang salah tu ialah tafsir dipanggil bil ara'. Nanti kita akan bincangkan yang bil ara', tafsir mengikut fikiran. Ini salah, tak boleh, kerana fikiran tu, manusia ini macam-macam fikiran. Maka dia akan tafsir, akan mengikut fikiran dia. Jika dia condong ke arah ni, dia tafsir ikut fikiran dia lah. Jika dia condong kepada sebelah sini, dia tafsir sebelah sini. Jika dia condong nak suruh orang berpegang kepada satu perkara, maka dia akan tafsir Quran mengikut ayat tu. Itu dia. Itulah yang ada setengah tu, yang jadi tafsir Quran dengan mengikut ra'yi, pendapat sendiri, menyebabkan jadi satu kesalahan dalam tafsir, kesalahan dalam memahami kalamullah, sehingga mengada-ngadakan perkataan yang bohong terhadap Allah. Jadi macam tu. Kalau perkataan manusia tak ada masalah, tapi jika perkataan Allah, jadi iftira' Allah, mengadakan perkataan yang bohong terhadap Allah. Ini suatu kesalahan, satu dosa besar. Kerana Allah tidak kehendaki begitu, maka kita mentafsirkan, mengatakan Allah kehendaki begitu. Contoh, sesuatu yang halal mungkin boleh jadi haram.
ataupun yang haram boleh jadi halal. Nah, itu dia. Atau yang wajib boleh jadi haram. Yang haram boleh jadi wajib. Kerana salah tafsir dan juga terjemahan yang tepat. Contohnya, contoh ada ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita dengar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Itu mudah. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga kamu yakin. Itu banyak. Selalu ada orang menyebut ayat Al-Quran macam ni. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehinggalah kamu yakin. Jadi bila kita sudah yakin, cukuplah, tak payah buat amal ibadat dah. Bila kita dah yakin. Kerana ayat Al-Quran sebut, beribadatlah kamu kepada Allah sehingga kamu yakin. Jadi mereka ambil makna yang zahir. Zahir. Zahirnya betul lah, beribadat sehingga yakin. Maknanya selepas daripada kita dah yakin, tak payah lagi kita buat amal ibadat. Maka kita rehat lah. Boleh relax, boleh rehat. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah melakukan amal ibadat. Kenapa? Kita dah yakin dah. Bagi orang yang pergi masjid tu, yang pergi masjid hari-hari yang sembahyang tahajud, sembahyang sunat, itu yang belum yakin lagi tu. Itu yang tak yakin lagi. Jadi yang yakin dah, tak payah sembahyang, tak apa. Kerana Tuhan sebut dalam Al-Quran, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga kamu yakin. Bila yakin, cukuplah. Sudah cukup. Tak payah lagi buat amal ibadat. Ini antara kesalahan bila mentafsirkan Al-Quran dengan tidak tepat. Sedangkan yang dimaksudkan oleh alim ulama, al-yakin di situ, kalau kita lihat dalam semua kitab-kitab tafsir, al-yakin al-maut. Makna yakin di situ ialah mati. Iaitu maksudnya beribadatlah kamu kepada Allah sehinggalah kamu mati. Itu maksudnya al-yakin al-maut. Kerana bila kita mati, mana kita yakin lah. Itu yang dimaksudkan al-yakin. Maksudnya al-maut. Kematian, itu maknanya. Bukan makna dia al-yakin itu rasa yakin. Bila kita rasa yakin, dah cukup dah. Tak perlu amal ibadat dah. Sembahyang pun pakai niat. Pasal apa? Pasal kita dah yakin dah. Itulah antara kesilapan banyak yang berlakunya ialah begitulah. Okey, sekarang kita teruskan kepada mula kita lihat itu secara mukadimah lah saya sebut. Kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran menyebut tentang perintah untuk kita memahami Al-Quran dengan secara tepat. Banyak Allah sebut dalam Al-Quran seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran. Banyak disebut dalam ayat afala yatadabbaruna al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Iaitu maksudnya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkatan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Liyadabbaru, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Apakah makna dan maksudnya? Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak memperhatikan makna-makna dan maksud perkataan Allah yang disebut dalam Al-Quran? Banyak dalam kita tengok dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala sebut perkataan yatadabbaruna al-Quran. Begitu juga kalau kita tengok wa idza, ayat yang selalu kita baca, wa idza qara'tal Quran fa'ista'iz billah. Bila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu membaca a'udzubillahi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan satu ayat lagi Allah menyebut bila dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u lahu ansitu. Ada ayat sebut
Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu ayat dia. Apabila kamu dibacakan kepada kamu ayat Al-Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu mendengarnya, wa ansitu, dan hendaklah ansit, diam, serta memikirkan, memperhatikan maksud dan makna Al-Quran. Jadi di atas maksud itu maka kita kena berazam, kena azam dalam diri kita, dalam tiap-tiap orang Islam mesti berazam untuk memahami kalam Allah, perkataan Allah atau Al-Quran. Hendaklah difahami, hendaklah memahaminya selagi saya bernyawa. Maknanya, kalau walaupun ambil masa yang lama, tapi kita ada niat untuk menghabiskan pelajaran Al-Quran, tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran 30 juz, biar kita habis pelajaran Al-Quran, barulah kita tahu makna Al-Quran dan maksud yang Allah kehendaki, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan. Jadi itulah tujuannya, ialah supaya kita dapat memahami Al-Quran. Maka macam mana cara untuk memahami Al-Quran? Maka tidak mesti kita melihat kepada terjemahan yang tepat ataupun tafsir yang tepat. Sekarang kita teruskan lagi, tengok usulut tafsir. Ada disebut juga dalam kitab ini usulut tafsir. Usulut tafsir atau metod tafsir yang utama, yang paling utama ayat ataupun yang paling sahih. Yang paling sahih. Maka sebagaimana saya sebutkan tadilah, yang paling sahih ialah mesti ayat Al-Quran itu ditafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Tafsir Al-Quran al-ayah bil-ayah. Jika tidak menemukannya, jika tiada, hendaklah dilihat di dalam As-Sunnah. Kerana As-Sunnah disebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, menyebut bahawa As-Sunnah itu adalah merupakan sebagai keterangan bagi Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri adalah, Allah utuskan dia sebagai seorang rasul, dialah terjemahan Al-Quran yang hidup. Terjemahan yang hidup yang ada dalam masyarakat, yang boleh yang berkata-kata menerangkan makna Al-Quran dan bagaimana akhlaknya. Pernah ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah? Kalau kita tengok, pernah dalam riwayat hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bila ditanya kepada bagaimanakah akhlak Rasulullah, orang bertanya kepada, sebab dia isteri Nabi, maka orang bertanya kepadanya, mungkin dia lebih tahu bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran. Jawapannya ialah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi seperti Al-Quran. Seperti mana Al-Quran dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita lihat, mestilah ayat Al-Quran dengan Al-Quran ataupun ayat Al-Quran ditafsirkan maksudnya dengan hadis. Ada banyak ayat Al-Quran sebut, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, agar kamu menerangkan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka benar-benar memikirkan perkara tersebut. Ini maksudnya litubayyana linnas. Nabi, Allah turunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad. Tujuannya ialah litubayyin, untuk menerangkan. Nanti Nabi sebagai orang yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya, dan dialah yang akan menerangkan maksud dan makna Al-Quran tersebut. Kemudian jika tidak terdapat di dalam
dalam Al-Quran, ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan ayat, maka hendaklah kita melihat tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Jika tidak terdapat juga, maka kita lihat tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabah ataupun tabi'in, tabi'in itu maksudnya, perkataan sahabat ataupun tabi'in. Jika tiada juga, maka kita lihat daripada lughah Arabiah, dalam bahasa Arab. Kita berehat sekejap, seketika, untuk memberi laluan kepada iklan, insya-Allah. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, Pusat Pengajian Al-Quran dan Bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Perkataan sahabah ada juga kadang-kadang dinukilkan ucapan-ucapan ahli kitab. Ini kita kena perhatikan sedikit. Dalam ilmu tafsir ada juga kadang-kadang perkataan Ibn Abbas ataupun perkataan sahabah yang memberitahu atau mereka menukilkan, mengambil perkataan daripada ahli kitab. Ahli kitab ada juga. Tetapi perkataan ahli kitab ini nanti kita lihat. Dalam tafsir ahli kitab yang kita panggil Israiliyat. Israiliyat ini satu perbahasan yang asing, yang dilihat oleh ulama, satu perbahasan yang dibahaskan dengan panjang lebar dalam ilmu tafsir. Hukum riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat artinya dinukilkan daripada kitab-kitab ahli kitab. Ada dalam kitab-kitab ahli kitab. Dan perkara-perkara tersebut kadang-kadang ada juga disebut oleh sahabat. Oleh sahabat dalam mentafsirkan atau dalam menerangkan makna ayat Al-Quran. Itu dia. Maka sebab itulah
Kalau kita tengok ada hadis yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni kalau kita perhatikan, sampaikanlah daripadaku meskipun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Inilah kelebihan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu hebat Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan dia sebagai mukjizat sehinggalah ke hari kiamat. Itu hebat Al-Quran. Itulah tujuan kita kena belajar Al-Quran, dan bila kita dapat menguasai ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, maka kita kena ajarkan pula pada orang lain. Kerana Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Itu kerana Quran itu bukan maksud kita belajar Al-Quran pada lafaz saja. Kena belajar juga Quran pada maknanya. Kerana Al-Quran itu ada 5 perkara. 5 perkara ulama kita sebut. Hak atau tuntutan Al-Quran itu. Pertama, kita baca Quran. Pertama, kena baca Al-Quran. Al-Quran yang kita beli di kedai tu, jangan balik kat rumah kita simpan, tak boleh. Kena baca Quran. Ataupun jangan baca Al-Quran hanyalah untuk bulan Ramadan saja. Hari-hari kena baca. Walau 1 ayat, 2 ayat tak apa. Dan bila kita tahu makna terjemah Al-Quran, balighu anni walau ayat, Nabi sebut hadis ni. Sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Supaya Al-Quran itu, maksud Al-Quran itu dapat disebarkan. Dan manfaatnya ialah orang itu akan mendapat barakah daripada Allah. Kerana dia menyebarkan kalamullah, perkataan Allah kepada orang lain. Makna ayat, terjemah ayat. Sebab itulah, satu, belajar lafaz. Yang keduanya, mesti mempelajari Al-Quran dari sudut makna. Satu, belajar Quran dari sudut lafaz, membaca Quran. Maka kena belajarlah tajwid. Yang kita panggil tajwid ni, kena belajar tajwid, belajar baca Quran. Apakah hukum-hukum makharijul huruf, kena belajar. Sifatul huruf kena belajar. Makhraj huruf, sifat huruf, ini kena belajar. Bagaimana sebutan lafaz Al-Quran, kalimah Quran dalam bahasa Arab, mengikut bahasa Arab, bukan mengikut bahasa Melayu. Kita ni banyak baca Al-Quran, ada setengahnya baca Al-Quran mengikut bahasa Melayu. Sebutan dal, contoh dal dalam bahasa Arab tak sama dengan huruf D. Kita biasa, kita anggap huruf dal sama dengan huruf D, maka kita baca du. Ya, kena budu. Itu tak boleh. Itu salah. Kerana huruf dal makhraj dia bukan sama dengan D, tak sama. Itu yang kita kena lihat. Itu kena belajar balik. Dalam ilmu tajwid itu penting. Sebutan sifat huruf tersebut, ada tebalnya, ada nipisnya, ada yang boleh suara, berkaitan dengan suara, ada berkaitan dengan lidah. Itu semua kita kena belajar baliklah dalam ilmu tajwid. Yang kedua, makna. Kena belajar makna. Belajar makna Quran. Inilah tujuan kita ni, belajar makna Quran. Macam mana kita nak amal Al-Quran kalau kita tak tahu makna Quran? Macam mana nak amal Quran? Kita tak tahu makna. Lebih-lebih lagi kita orang ajam. Dipanggil orang ajam. Ajam arti kita orang Melayu. Maka tentu dah kita baca Al-Quran, kita tidak memahami maknanya. Sebab itulah saya suka selalu lihat, selalu saya sebut, supaya kita membaca Al-Quran dan lihat terjemahan Al-Quran. Pada peringkat awal kena macam tu. Baca Quran kena tengok terjemah. Baca Quran kena tengok terjemah. Jangan baca Quran saja. Betul lah, kita baca Quran tu nak 1 juzu, 2 juzu untuk mendapatkan pahala. Itu satu maksud baca Quran, nak dapat pahala barakah daripada Allah. Ataupun nak halau iblis. Nak halau iblis. Biasanya kita tanya orang, sebab apa baca Quran? Kita baca Quran ni nak halau iblis, halau syaitan. Itu salah satu. Tapi bukan maksud sebenar. Maksud Al-Quran sebenar ialah yang kita baca dalam Al-Quran
selepas surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu maknanya. Alif Lam Mim, tidak ragu-ragu. Itulah kitab yang diturunkan oleh Allah. Tidak ragu-ragu. Hudan lil muttaqin. Benar-benar boleh memberi pimpinan. Memimpin manusia lil muttaqin. Memberi tunjuk ajar, pimpinan lil muttaqin bagi orang yang nak jadi orang yang dekat dengan Allah, nak jadi orang yang bertakwa. Maka hendaklah dia melihat Al-Quran ini dari sudut hudan. Bagaimana Allah nak mengajar, memberi petunjuk dan memberi pimpinan kita dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek. Aspek kehidupan, sama ada individu, sama ada dalam aspek rumah tangga, atau dalam aspek sosial, atau dalam aspek politik, atau apa saja, ekonomi, segala aspek kehidupan. Maka hudan dalam Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk dan juga pimpinan daripada Allah. Ini maksudnya. Maka sebab kalau kita tak tahu makna Quran, macam mana kita nak tafsir Quran, macam mana kita nak mengamalkan Al-Quran. Bila kita dah tahu makna, yang ketiga ulama sebut mestilah kita mengamalkan, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, barulah kita menyampaikan Al-Quran. Kena sampaikan. Bila kita dah amal, kita sampaikan pada orang lain. Yang dimaksudkan dalam hadis inilah balighu anni walau ayah. Yang kelima, hendaklah kita mempertahankan Al-Quran. Mempertahankan Al-Quran artinya dari sudut hukumnya, dari sudut lafaznya. Jika ada orang yang mensalah tafsirkan atau menghina Al-Quran, atau mereka cuba untuk memandang hina terhadap Al-Quran, maka hendaklah kita bangun mempertahankan Al-Quran, kerana ia adalah kalamullah, perkataan Allah. Itu 5 perkara. Itu Nabi sebut balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel. Itu nak hadis sebut, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, dan sampaikan riwayat dari Bani Israel. Wala haraj, hal itu tidak berdosa, dan barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sesiapa yang berdusta atas namaku, itu yang diambil daripada Bani Israel, tetapi dia kata ambil daripada Rasulullah. Maka Nabi kata falyatabawa, arti orang mengadakan perkataan bohong terhadap Nabi, maka bolehlah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Itu dia. Kita berehat sekejap. Kita beri laluan kepada iklan, insya-Allah. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab.
Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Seterusnya, kita memahami riwayat Israiliyat tersebut yang disebut dalam kitab bahawa macam mana untuk kita membezakan ada riwayat Israiliyat yang boleh kita terima atau riwayat Israiliyat yang tidak boleh kita terima. Maka riwayat Israiliyat itu biasanya ialah kita jadikan dia sebagai penguat saja dalam tafsir, tidak sebagai sandaran atau sebagai dalil dan juga hujah. Adapun begitu, riwayat Israiliyat itu terbahagi kepada tiga. Pertama, riwayat yang kita ketahui kesahihannya, yang sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab suci kita, yang boleh dibuktikan kebenarannya. Kalau ini sebagai penguat, tak ada masalah. Ini sebagai penguat saja, yang telah ada kesahihannya dalam memahami Al-Quran, maka kita datang ke riwayat Israiliyat. Yang kedua, riwayat yang kita ketahui pembohongannya dan bertentangan dengan syariat yang ada pada kita. Tahu pembohongan. Ia adalah pembohongan. Contohnya, dibenarkan memakan khinzir. Contohnya, terdapat dalam kitab Israiliyat. Maka itu bertentangan dengan syariat kita. Tak boleh. Yang ketiga, riwayat yang boleh dikomentar. Tidak termasuk jenis yang pertama dan jenis yang kedua tadi. Yang kita masih lagi riwayat yang kita boleh, yang sebegini boleh kita terima dan boleh kita tolak. Kerana tiada kesahihannya daripada sumber yang sahih dalam agama kita, dan kita tidak bertentangan dengan syariat, tetapi ia adalah perkataan yang didatangkan dalam riwayat Israiliyat. Maka macam mana kita nak tentukan dia? Sekiranya tidak daripada jenis pertama tadi, tidak jenis yang kedua, bukan satu yang bertentangan dan bukan kita ketahui kesahihannya, maka riwayat yang sebegini dibolehkan untuk kita tidak menerimanya dan kita tidak menolaknya. Kita tidak terima sepenuhnya dan kita tidak menolaknya. Kalau mengikut kepada hadis yang kita baca tadi, kita tidak terima dan juga kita tidak menolaknya. Boleh kita meriwayatkannya, tetapi tidak terima sebagai dalil, sebagai hujah, dan kita tidak menolak sepenuhnya. Lagi pula, kebanyakan riwayat Israiliyat tidak mengandungi faedah yang ada dalam urusan agama, sebagaimana yang disebut tentang contohnya nama Ashabul Kahfi, ataupun warna anjing mereka dan jumlah mereka, juga tentang tongkat Nabi Musa dari kayu apa dibuat. Itu semua riwayat Israiliyat. Tentang nama-nama burung yang Allah hidupkan bagi Ibrahim dan penetapan bagi tubuh
lembu Baqarah, mana yang dipukulkan kepada orang yang mati dalam kisah Al-Baqarah itu ada disebut. Bahagian tubuh yang mana? Depan ke, belakang ke, kaki ke, tangan ke. Itu ada dalam riwayat Israiliyah, tapi kita tak boleh nak terima dan tak boleh kita nak menolak sepenuhnya. Dan juga jenis pohon yang Allah berbicara kepada Nabi Musa darinya. Jenis pohon apa? Tapi banyak lagi perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, yang kalau kita sebut pun tidak mengandungi faedah. Tidak mengandungi faedah untuk disebut secara terperinci. Jadi lebih baik kita ambil yang sahih ada. Mengapa kita nak tinggalkan yang sahih? Kita nak ambil yang ada dalam riwayat-riwayat Israiliyah. Maka ulama sebut yang macam ini, riwayat yang sebegini, maka kita tidak mengambil sepenuhnya dan kita tidak menolaknya. Baik. Seterusnya kita riwayat yang ketiga. Yang ketiga ialah pertama, tafsir Al-Quran ayat dengan ayat, tafsir Al-Quran dengan hadis, as-sunnah. Yang ketiga ialah tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Yang ketiga, perkataan sahabat. Yang keempat ialah tafsir mengikut tabi'in. Mengikut tabi'in. Mengikut tabi'in. Tabi'in. Inilah cara, bentuk tafsir. Satu ialah ayat dengan ayat, ataupun ayat dengan sunnah. Ayat dengan sunnah. Yang kedua, jika tiada, maka di dalam perkataan sahabat. Jika tiada juga, maka dalam riwayat tabi'in. Di antara tabi'in yang masyhur ialah seperti Mujahid. Nama orang Mujahid. Itu yang dia, Mujahid disebut dalam riwayat belajar dengan Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran, dan dia membawa buku untuk mencatatnya. Dan ada perkataan Sufyan Tsauri mengatakan, apabila sampai kepada kamu tafsir Ibnu Abbas, bila sampai kepada tafsir Mujahid, maka itu sudah mencukupi. Ada riwayat sebegitu, maksudnya boleh diterima riwayat daripada tabi'in. Ada juga riwayat pada Sa'id bin Jubair, itu antara tabi'in. Atta bin Abi Rabah, Hasan Basri, itu Sa'id bin Musayyab. Ini semua riwayat Qatadah, Ad-Dhahhak. Itu boleh kita lihat jika ada tafsiran daripada tabi'in, daripada tabi'in. Yang terakhir, jika tiada juga, jika tiada, kita lihatlah tafsir Al-Quran itu di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Jadi kesemuanya ada 5 yang saya sebutkan. Tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, sunnah, tafsir ayat dengan perkataan sahabat. Yang ketiga, yang keempat, tafsir ayat dengan tafsir tabi'in, perkataan tabi'in. Yang kelima, tafsir ayat dengan lughah Arabiyah, dengan bahasa Arab. Kemudian selain daripada itu, terdapat juga tafsir yang kita tak boleh terima. Tafsir yang kita tak boleh terima, seperti tafsir bil-ra'i, tafsir dengan akal fikiran. Maka tafsir ini dengan tidak ada sandarannya. Daripada ada riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau dengan apa yang tidak dia ketahui ilmunya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Artinya hukumnya, ulama menyebut hukumnya adalah haram, dan hadis tersebut adalah hadis hasan yang boleh kita nilaikan, buatkan dia sebagai dalil ataupun hujah. Seterusnya, jika tafsir yang tidak diketahui, jika tafsir tidak diketahui, maka lihatlah di dalam bahasa Arab, ataupun jikalah perkataan tidak juga kita
berjumpa tiada yang dijelaskan secara terperinci di dalam kesemuanya itu. Kesemuanya tidak dijelaskan contoh secara terperinci kesemuanya. Maka kita diam tidak mentafsirkannya. Diam tidak mentafsirkannya. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, huruf-huruf, ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat mutasyabihah. Maka contoh Alif Lam Mim, Yasin, itu kita tidak tahu maknanya. Tidak ada riwayat yang menyebutkannya, tidak disebut, tidak dihuraikan, tidak dikatakan, maka kita serahkan tafsirnya tidak diketahui, hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Itu tafsir yang kita tidak mengetahui daripada uslub gaya tafsir yang tadi yang disebutkan. Kemudian ada lagi yang disebutkan dalam ilmu tafsir yang selebihnya mengenai, ada dalam Al-Quran juga surah-surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. InsyaAllah kita boleh bincang perkara ini di dalam pelajaran kita yang akan datang. Banyak lagi, ada 2-3 perkara lagi, surah Makkiyah dan juga hizb dan juga huruf, makna perkataan, mana ayat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung kepada pelajaran kita yang akan datang. Soalan saya untuk minggu ini, berapakah bentuk tafsir ataupun uslubut tafsir? Uslubut tafsir yang saya sebutkan tadi, yang dikira paling sahih di dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mentafsirkan ayat Al-Quran. Jadi sekiranya kita boleh teruskan, insya-Allah kita akan teruskan dengan surah Al-Fatihah, insya-Allah pada minggu hadapan, insya-Allah. Untuk itu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.